أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا dan amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat semula kita bertemu pada petang ini setelah sebulan kita beristirahat pada bulan Ramadan, dan Allah pertemukan kembali kita pada petang ini untuk sama-sama kita menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang sedang kita pelajari, iaitu kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, Minhajul Firqati An-Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab yang membicarakan pokok agama ini yang wajib dipelajari, iaitu berkaitan dengan akidah, yang berkaitan tentang tauhid dan lawan kepadanya iaitu syirik. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah secara komprehensif, ya, dijelaskan ya, dalam 46 bahagian dengan tema-tema yang tertentu secara ringkas. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita dapat berjalan dengannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa pelajaran yang terkait tentang tauhid merupakan pokok agama ini, dan dia adalah semulia-mulia ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. InsyaAllah pada pertemuan kita pada petang ini kita akan kembali menyambung bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian yang ke-16, muka surat 88, di mana kita berhenti sebelum ini pada 19 hari bulan 3 2023. Ya, pada bahagian sebelumnya iaitu bahagian 15, syirik besar dan macamnya, iaitu kategori syirkun akbar. Baik, sekarang Syekh rahimahullah mengajak kita untuk memahami pula satu persoalan ataupun satu perkara yang besar yang berkaitan dengan ibadah yang juga berkaitan dengan akidah, iaitu perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa doa adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah ingatkan kita, ya, salah satu ayat penting dalam suratul Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau juga ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon ini adalah ad-doa. Ya, perbahasan tentang doa ini adalah perbahasan yang sangat luas cakupannya. Dan doa merupakan ciri khas seorang mukmin yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa adalah merupakan perkara di antara yang paling awal yang diajarkan, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam AS terkhilaf, iaitu terlupa,
Ya, iaitu dengan melanggar satu perintah larangan Allah, jangan hampiri pohon khuld. Lalu ketika telah terlanggar perintah itu, larangan itu, perkara pertama yang dilakukan oleh Adam AS adalah iaitu memohon keampunan kepada Allah. Ya, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah ya, permohonan keampunan ya, Adam AS kepada Allah dengan memanjatkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya, ayat 23. Jadi Adam AS memanjatkan doa permohonan, minta kepada Allah ya, dengan pertamanya setelah menyebut Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Ya, zalim sebab apa? Melanggar larangan Allah. Ya. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk dalam golongan yang rugi. Siapa orang yang rugi? Iaitu orang yang tidak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu di antara KPI bulan Ramadan, keluar daripadanya, wajib mendapat keampunan. Kalau tak dapat keampunan, maka dia termasuk dalam orang yang binasa, yang rugi, yang celaka. Raghima anfu mri'im adraka Ramadan falam yughfar lah, kata Nabi SAW. Kerugianlah, kehinaanlah, kecelakaanlah, kebinasaanlah seseorang yang keluar daripada bulan Ramadan. Dia berjaya melalui hari-harinya sampai tuntas 30 hari, tapi dosanya tidak diampuni. Padahal bulan Ramadan itu penuh dengan keampunan daripada awal sampai akhir. Ya, bahkan pada hari yang sangat dicari-cari oleh seorang Muslim yang mukmin pada 10 malam terakhir, yang diperintahkan oleh Nabi SAW pun ketika itu minta ampun. Kalau kamu bertemu dengan malam tersebut, kata Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu anha, maka minta kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah tu disifatkan dengan 4 sifat dari sisi memberikan pengampunan. Nama Allah tu ada 4 yang berkaitan dengan memberi keampunan. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha memberi keampunan. At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Yang keempat, Al-Afu, yang maha memaafkan. Maaf, mengampunkan dan terima taubat memiliki satu konotasi yang sama, dihapuskan dosa. Tetapi kenapa pada malam Al-Qadar disuruh minta maaf? Kita bila kita minta maaf? Hari maaf zahir dan batin. Betul kan? Halusnya perkataan permohonan maaf, santun, lembut, menunjukkan betapa seorang hamba sangat berhajat, tertib kepada Allah Ta'ala. Minta maaf. Special words. Ya, rephrase. Berbeza dengan mohon keampunan. Ada perbahasan di situ. Tapi kembali kepada tadi, doa adalah amalan yang sangat agung. Ya, kerana ia adalah bukti kedekatan seorang hamba dan bukti betapa seorang hamba itu sangat berhajat, sangat berharap kepada Allah Ta'ala dari sisi agar dipenuhi permohonannya. Dan ini menunjukkan bahawa hamba itu adalah seorang fakir. Dia tidak memiliki apa-apa. Ya, apa yang dia miliki semuanya daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu ada itu semua daripada sisi Allah. Ya, kita ini fakir. Allah sifatkan kita sebagai seorang fakir, bukan seorang kaya, bukan. Ya. Di sisi Allah, kita ni semuanya miskin, fakir. Apa makna fakir? Sangat berhajat. Ya, kepada yang maha kaya. Siapa yang maha kaya? Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu tu sangat berhajat. Fakir kamu tu. Berhajat pada siapa? Allah. Siapa Allah? Dia yang maha kaya, lagi maha terpuji. Maka mintalah kepada yang maha kaya. Ya, kerana lagi diminta tak kurang walaupun sedikit. Walaupun Allah dia memberi apa yang kita inginkan, tak kurang. Berbeza dengan minta pada makhluk. Makin berkurang ada. Betul kan? Kita ada duit RM50, orang minta RM40. Berapa baki pada kita? RM10. Tapi Allah ada baki
Tak ada baki. Ya, sangat kaya. Jadi berdoa ini adalah amalan dan dia merupakan ibadah yang agung. Dan doa ini dia adalah merupakan permintaan dari seorang hamba yang dituturkan dalam ucapan. Dia berbentuk ucapan, dia bukan bentuk lintasan hati. Ya, lintasan hati. Adalah hati dia minta kepada Allah. Dia mesti didatangkan dengan ucapan. Dan dengan aturan menunjukkan betapa seorang hamba itu berhajat. Mesti diiringi dengan sifat berharap, khawatir, takut dan sangat-sangat agar Allah perkenankan permohonannya. Dan dengan suara yang menunjukkan ketawaduk si pemohon itu. Tapi kenyataannya orang berdoa bukan main kuat. Kadang-kadang terpekik terlolong. Dengan siap mic lagi. Sehingga mengganggu orang lain yang sedang masih solat. Ini aturan yang banyak dilanggar oleh orang. Padahal memohon doa kepada Allah ada etika dan adab. Dan itu memang dinyatakan di dalam beberapa ayat. Yang bila dikumpul maka itulah SOP-nya. Ingredient dalam berdoa itu seperti itu. Baik. Ya, dalam bab ini Syekh rahimahullah mendatangkan diawali dengan yang pertamanya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban wala wijtama'u lah wa in yaslubhum wa in lam yaslubhumuz zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu du'afat talib wal matlub. Hai manusia, wahai manusia, ya Allah menyeru manusia, siapa semua yang mukmin, yang kafir, ya telah dibuat perumpamaan. Ya, duriba mathalun, telah dibuat perumpamaan, permisalan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Fastami'u, perintah. Dengar oleh kamu akan permisalan ini. Kerana di sebaliknya ada pelajaran yang penting. Apa dia? Iaitu sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah. Sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Ini adalah iaitu bagaimana hamba memalingkan ibadahnya kepada makhluk. Ditinggalkannya pemilik pencipta makhluk. Sesuatu yang tak masuk akal oleh orang yang berfikiran waras. Tetapi yang tak masuk akal itulah majoriti manusia di atas muka bumi melakukannya. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik. Ya, musyrik itu boleh jadi juga orang Islam. Tapi terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan. Patut minta langsung pada Allah. Kerana Allah tadi disifatkan dengan yang maha kaya. Dia minta pada makhluk yang fakir. Dan makhluk itu pula tak mampu pula untuk memperkenankan permohonan makhluk itu. Tapi tetap juga dia minta. Kalau orang kafir, mereka meminta pada siapa? Berhala-berhala. Yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ini pun kontra. Ya, kontra. Dia yang buat. Tiada nyawa, ada mata. Celik bukan main besar, tapi buta, tak nampak apa-apa, tak berfungsi. Telinga besar, tapi tuli. Pekak. Ya, mulut besar, tapi bisu. Bisu tak dengar. Yang tak boleh bercakap tu apa? Tak boleh bercakap bisu. Allah, confuse dah. Ya. Besar bukan main, tinggi berapa meter, tersergam tu kat guru. Betul kan? Tapi yang ajaib lalu pun takut juga tengok batu tu. Boleh jadi takut pula pada batu tu, tengok muka mengerikan. Buatlah sengeri apa pun muka dia. Ya, dia tak boleh mendatangkan manfaat, tak boleh juga menolak mudarat. Tapi iblis dia masukkan ketakutan pada orang-orang yang melihatnya. Akhirnya membesarkan makhluk itu. Padahal sepatutnya yang dibesarkan adalah pemilik makhluk. Itulah biayanya, halusnya jarum tipu daya syaitan. Kecuali orang-orang yang kukuh tauhidnya. Faham. Dia tak ada nilai langsung. Sebagaimana Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat setelah proses penaklukan Mekah, Fathul Mekah itu, perintah pada beberapa sahabat, kamu pergi hapuskan, pecahkan patung manat, Lata, Uzza, ya,
Dengan berani tanpa sebarang ketakutan. Ya, macam tempat kita lah. Tak boleh tu nak tolak pokok tu. Kat busuk tu ada penjaga. Takut dia. Padahal tak ada kena-mengena pun pokok. Dengan pokok pun boleh takut. Dengan busuk pun boleh takut. Ajaib tak? Akhirnya syaitan itulah yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Lalu memberikan keistimewaan. Tolak-tolak tak tumbang pokok ni ya. Yang tumbangnya, yang tolak-tolak tu panggil jentolak. Jentolak tu yang tertolak. Wih, hebat pokok ni. Tak berani dia. Padahal syaitan dan jin yang sedang menipu daya manusia. Jadi Allah menyeru kepada segenap umat manusia agar mendengarkan perumpamaan agung yang telah dibuatnya dengan mengatakan, ya, sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh serta lainnya yang kamu berdoa kepadanya agar menolongmu saat kamu berada dalam kesulitan, sungguh mereka tak mampu melakukannya. Ya, la tastati'un, mereka tak akan mampu. Sebab mereka tidak diberikan iaitu kuasa ketuhanan. Mereka tak boleh menghidup, tak boleh mematikan. Padahal mereka itu akan mati. Ya, bagaimana mereka boleh memberikan ikut campur tangan dalam urusan kehidupan dan kematian. Jadi para wali dan orang soleh itu mereka letakkan, posisikan kedudukannya setara dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu mereka pun meminta sesuatu yang mereka itu pun tak mampu untuk memenuhinya. Dan saya pernah sebut kaedah di dalam meminta ni. Ya, kena ingat dalam perbahasan tentang berdoa, berdoa atau meminta ni, dia ada dua kategori. Satu, kita panggil doa itu yang dikategorikan sebagai ibadah. Ada satu lagi doa yang tidak termasuk dalam kategori ibadah. Yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan ibadah. Apa makna doa yang berkaitan dengan bukan ibadah? Iaitu, kalau dari segi istilah doa ni maksudnya adalah iaitu at-talab ataupun as-su'al. Ya, iaitu menyeru, mengundang, mengajak, meminta. Ya, itu doa, ajakan. Contoh, kita ajak seseorang, ya, minggu depan saya akan buat open house sambutan hari raya. Itu doa, ajak dia, ya, supaya datang. So dalam bab ini ada aturan, ada etika. Nabi SAW ajar, iza da'aka fa'ajibhu. Bila kamu diajak, maka penuhilah ajakan itu, undangan itu. Kecuali ada uzur syar'i. Itu dalam urusan keharusan, urusan dunia. Ya. Adapun yang perbahasan di sini adalah yang berkaitan tentang ibadah. Ya. Bila urusan doa ini dipalingkan kepada selain daripada Allah, dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang memiliki wewenang untuk memperkenan, mampu melakukannya, maka kalau dipalingkan urusan ini kepada selain daripada Allah, iaitu kepada makhluk, maka boleh membawa pelakunya kepada apa? Syirkun. Ya, boleh membawa kepada iaitu syirik dan apa? Kafir. Fahuwa musyrikun kafirun. Sebab apa? Sebab minta pada makhluk yang makhluk tak mampu. Ya, itu satu sisi. Satu sisi lagi, dia menyetarakan makhluk itu sama dengan Allah Ta'ala. Ini dilarang. Ya. Jadi, bila disebut tentang permohonan doa ini, dia adalah ibadah, padanya pasti akan diiringi dengan beberapa perkara. Tentu ada ketika dia minta, yang pertama dia menghina diri. Betul kan? Minta pada Allah. Bolehkah kita ego? Sombong nak minta dengan Allah? Tak boleh kan? Mesti merendahkan diri. Mesti kita tahu kita adalah hamba. Mesti kita iktikadkan kita sangat berhajat. Ya, kita harap, kita cemas. Dan kita bersungguh, ada ketundukan, tentu ada kecintaan. Sebab tu kita minta. Minta kepada Allah agar diperkenankan. Ya, dan doa masalah ini, ya, doa ibadah ini terbahagi pada dua pula. Yang pertama dipanggil doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Boleh follow? Doa ibadah ni adalah doa dalam bentuk perbuatan hamba. Contoh, kita menunaikan perintah Allah, solat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan pelbagai lagi. Iaitu amalan-amalan badaniah ataupun maliyah ataupun kedua-duanya, dan ataupun ucapan dan pelbagai lagi.
Bila kita melaksanakan perkara ini, maka automatik Allah bagi kita sesuatu. Sama ada kita minta atau kita tak minta. Dan kemuncaknya Allah bagi apa? Syurga. Betul kan? Contoh, kita mendirikan puasa pada bulan Ramadan. Apa akibat apa yang kita dapat? Allah bagi apa pada kita? Ketakwaan. La'allakum tattaqun. Dapat ketakwaan. Takwa tiket masuk syurga. Tu. Dengan ibadah tu Allah bagi kita. Maknanya itu adalah bentuk doa ibadah. Dengan melakukan amal-amal ketaatan, Allah bagi apa yang Allah janjikan. Ya. Boleh faham ni? Adapun doa masalah, doa iaitu kita minta. Kita kena minta. By our words. Kena keluar suara, angkat tangan minta. Ya. Dan permintaan ini boleh berada di luar ibadah dan boleh berada dalam ibadah tertentu. Dan doa itu sendiri dia adalah ibadah. Boleh faham ni? Contoh dalam solat, ada tak komponen doa? Ada tak? Di mana? Di dua tempat kita sangat dituntut untuk berdoa. Di mana? Iaitu tempat di mana seorang hamba dia sangat dekat dengan Allah ketika dia sujud. Lalu kata Nabi SAW, fa'akfirud doa, perbanyakkan doa ketika itu. Satu lagi di mana? Tahiyat akhir. Kata Nabi SAW, iza tashahada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Bila kamu berada pada posisi tahiyat, selesai saja kamu tahiyat, ya, maka minta kepada Allah perlindungan 4 perkara. Ini saranan Nabi SAW. Jangan dialpakan, jangan diremehkan. Fil alamin innaka hamidum majid. Jangan bagi salam lagi. Especially kalau kita solat bersendirian, solat sunat atau solat wajib bersendirian, ataupun kita masbuk. Imam dah salam, kita ada lagi. Lepas sebelum tu, di situlah kita memposisikan doa apa saja. Di antara doa yang awal yang hendak kita baca, doa tadi Nabi SAW sebut, minta 4 perkara, 4 perlindungan, iaitu isti'azah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca ke tidak? Bagus, mumtaz. Boleh berhenti before time. 6.30 kan? Selalu after time. Jarang on time. Start on time sekali-sekali kita before time lah pula kot. Most of the time. Masya Allah. Jadi minta. Kemudian lepas tu minta lah apa saja. Kita ni yang saranan Nabi SAW kita tinggalkan. Kita banyak doa lepas bagi salam. Lepas berzikir bagai-bagai, angkat tangan ramai-ramai. Punya panjang berjela. Lagi panjang pada posisi tasyahud tadi. Ya. At least kalau kita solat berjamaah, kita jadi imam, baca yang tadi. Lepas tu kita bagi salam. Sebab kita tak boleh lah panjang berjela, betul kan? Sebab apa? Sebab setiap orang memiliki urusan masing-masing. Tapi kalau kita bersendirian, ketika itu kita perpanjang. Bacalah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah ke. Rabbi ja'alni muqimas salah dan seterusnya. Ya muqallibal qulub. Baca semua tu. Sebanyak-banyak yang kita ingat, baca. Allahumma yassir wa la tu'assir. Macam ni. Minta lah apa saja. Rabbana zalamna dari kat situ lah. Lepas bagi salam, lega. Mission accomplished. That's it. Just follow dengan zikir dan wirid. Habis tu bangun lah. Tapi nak buat rasa janggal, betul kan? Tak puas hati aku kalau tak berdoa lepas solat ni. Dia tak puas hati. Nabi SAW berdoanya di dalam solat. 2 tempat. Sebab apa? Itu live telecast. Live telecast dengan Allah Ta'ala. Betul kan? Waktu direct, kita berdialog. Ketika kita baca Fatihah kan Allah jawab satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah jawab hamidani abdi dan seterusnya. Inilah sunnah. Ya, sebab itu kalau kita faham sunnah, nikmat. Kita akan berusaha untuk menggunakan segala kesempatan yang Allah memang persiapkan untuk kita. Nikmat tuan-tuan. Jadi kita tak rasa. Tapi lepas tu kalau nak berdoa lagi sekali, it's okay. Ya. Itu sebagai bonus untuk lebih mengukuhkan. Sebab dah kebiasaan. Nak tinggal susah. Betul kan? Bad habit die hard. It's very difficult. But still you can change. Ada kemahuan, ada kesungguhan. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah ajar kita doa. Doa dia.
Dia kata apa? Allahumma ahina alal Islam was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Itu zaman Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tak jauh lagi dengan zaman Nabi SAW. 200 lebih hijrah. 200 tahun. Kita dekat 1500 tahun dah. Round 3 lah, lebih kurang tu kan. 1444. Betul ke sini? Betul kan? Zaman tu dah doa macam tu dah. Kalau zaman kita, kita tambah sikit. Allahumma ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, hidupkan aku dan matikan aku di atas Islam dan sunnah. Berapa banyak orang yang mendapat Islam tapi tak dapat sunnah? Majoriti tu tak dapat sunnah. Yang dia dapat bid'ah. Tapi dia rasa berada di atas sunnah. Nampak tak? Bukan senang kita nak dapat sunnah. Kita nak praktikkan SOP keseharian. Keluar rumah, masuk rumah, bermusafir, dalam perjalanan, naik bukit, turun bukit. Ya, hujan tak turun ni nak kata apa? Ya, kita dapat yang tu, Masya Allah, nikmat. Cuba tanya, kebanyakan orang tak tahu pun dia. Bahkan dia tak pernah pun mengambil tahu. Apatah lagi untuk dia tahu. Bahkan kalau kita bagi tahu pun dia buat-buat tak tahu. Sedih tak? Padahal itu sunnah. Perkara yang tak sunnah kulun siang malam. Sanggup berhabis wang, masa dan sebagainya. Inilah dia nikmat. Sebab tu baca doa tu. Baca tahiyat tadi. Allahumma ahina wa amisna alal Islam was sunnah. Ini diajar oleh para salaf kita dahulu. Jadi doa masalah, ya, dan jenis-jenis doa masalah ni dia dibahagi pada 3 yang paling utama. Doa masalah ni, permohonan. Yang pertama adalah iaitu isti'anah. Isti'anah. Tuan-tuan, bila kita mula dengan bismillah tu isti'anah lah. Ba tu dia panggil ba isti'anah. Asta'inu billah. Aku nak mulakan kerja aku ni, ya Allah, engkau tolong aku. Maksudnya begitu. Sebab tu bismillah itu disunahkan dalam segala perbuatan. Kecuali ada pengecualian. Contoh. Ya, ada kan? Tak boleh baca bismillah. Kena baca yang lain. Ya. Sekejap kat mana dia tak baca bismillah? Tapi umumnya bismillah lah. Nak masuk tandas pun baca bismillah. Betul kan? Baru baca doa nak masuk tandas tu kan? Cuma bismillah tu ada dua bentuk. Sesuai dengan keadaan. Satu dibaca bismillah saja, satu lagi dibaca penuh. Teliti pun Nabi SAW baca. Kalau kita ikut sunnah, kita akan teliti. Ada this condition, just recite until bismillah aja, half je. Yang ini penuh, baca penuh. Boleh bagi contoh, baca bismillah saja. Makan. Okey, bagus. Terus lebih makan lah ni, jemputan raya-raya tak boleh jawab. Lagi. Ya? Mulakan satu penuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang half ni. Half cut. Keluar rumah. Masya Allah. Keluar rumah, masuk rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Tapi hadis itu doa. Tapi dalam fadail amal dibenarkan. Sebab itu doa untuk masuk rumah. Doa, kebaikan. Okey, apa lagi? Bismillah. Ketika nak menyembelih. Bismillahi wallah wa bismillah Allah akbar. Tu kan? Lagi bila nak baca bismillah? Naik kenderaan. Lagi? Jam lah. Tulis pun tidak. Sekejap lagi ulang sekali lagi tak boleh jawab. Tak denda ke? Denda ganti saya duduk ke depan. Tawaf. Baca bismillah. Okey. Ada lagi saya lupa bismillah kat mana tadi. Bismillahilladzi la yadurruhu. Zikir pagi petang tu kan? Kalau kita ru'yah ada banyak bismillah. Bismillah saja. Bismillah. Adalah beberapa. Itu hari saya cuba himpun. Banyak juga rupanya. Bismillah tu itu spesifik. Bila Nabi SAW spesifik macam tu, kita ikutlah. Baik, kembali. Itu bab doa. Jadi, yang pertama, doa masalah ni isti'anah. Ya, dia doa yang agung. Iaitu, isti'anah ni dia ibarat kalau kita buat bulatan, dia yang luas sekali.
Dalamnya ada isti'azah, ada istighosah. Ada 3 Saya rasa saya pernah sebut Pernah sebut tak? Lupa lah tu. Nak kata tak sebut tak berani. Sebab sekejap lagi saya cek kat belakang ada lah dalam buku saya ni. Ada jadi doa masalah ni 3 yang paling utama. Isti'anah, isti'azah, istighosah. Ada beza Isti'anah minta pertolongan daripada Allah. Dia general, nak minta apa-apa lah pada Allah, itu dipanggil isti'anah. Sebab itu Nabi SAW wasiatkan pada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Tu. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Allah akan jaga kamu. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Bila kamu minta pada Allah. Bila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah. Jelas tak hadis tu? Minta dengan Allah saja. Yang kamu pergi minta pada makhluk, yang makhluk tak mampu untuk melaksanakannya, apa faedah? Sebab tu dilarang. Okey, makhluk ni hanya boleh diminta bila dia penuhi 4 syarat. Apa dia 4 syarat? Maka dia tak terjatuh ke dalam kesyirikan atau membawa kepada kekafiran. Apa? Nanti betul mampu, tapi sebelum mampu tu hidup. Dia hidup. Maknanya boleh tak minta orang mati? Tak boleh. Mampu. Apa contoh mampu? Contoh, nak datang kuliah ni kan, kain tadi terlupa angkat, minta telefon jiran. Nanti kalau ada hujan ke atau matahari dah nak turun ni, tolong kutip kain, boleh tak? Boleh tak tu? Masuk dalam kategori syirik tak? Tak kan? Tolong beli ke apa ke, itu dia mampu. Tapi ada juga dalam urusan seperti itu dia tak mampu. Jadi kalau kita minta bantuan pada seorang yang tak mampu, kita tahu dah dia tak mampu, kita minta juga tolong pada dia, apa maksudnya? Apa jadi? Satu perbuatan yang sia-sia. Contoh, kita minta seorang contohlah seorang budak kecil, kata kau umur 3 tahun, suruh dia sidai baju. Sidai baju tinggi pada dia. Boleh tak dia sidai? Barangkali kalau dia kreatif boleh kan. Tapi budak kecil kita tak harapkan, itulah, itu out of 1 dari 1 juta barangkali. Memang dia tak mampu, dia tak pandai. Jadi bila minta pada tu dipanggil sia-sia, ataupun satu lagi apa? Bahasa kasar, perbuatan bodoh. Betul kan? Dah tahu dah memang budak, dia tak boleh buat, kau minta dia buat apa? Okey, tapi maksud mampu di sini adalah iaitu mampu dalam bidang kuasa dia. Maknanya kalau dia tak mampu, maka dilarang. Ini yang dilarang bila? Bila berkaitan dengan Allah Ta'ala saja yang mampu. Apa contoh? Minta tapi pada makhluk, tapi makhluk tak mampu. Yang mampu hanya Allah Ta'ala. Contoh, minta ampun. Supaya Allah yang berhak mengampuni, kita pergi minta pada. Macam orang Kristian minta pengampunan pada siapa? Pada padri kita kan? Duduk rumah bilik dia tak nampak. Mengaku confession. Saya suruh sekian-sekian pada padri, ampunkan. Now you are bersih, clean, pure. Lebih pure, lebih clean daripada skejus ni. Ataupun supaya dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan. Macam-macam lah yang hanya Allah Ta'ala yang mampu. Bila dipalingkan minta pada makhluk, maka membawa kepada syirik akbar. Boleh menyebabkan terbatal keislaman. Itu contoh. Yang ketiga syarat dia, tadi mampu sudah dah. Hidup, hadir, mampu. Hadir itu maknanya tak boleh dalam keadaan ghaib, tak boleh dah. Dia mesti ada depan kita, dia boleh berkomunikasi atau pakai perantara. Yang keempat apa? Tidak melanggar syariat. Ada tak? Dia penuh 3 kriteria ni. Satu syarat terakhir tak boleh, tak terpenuhi. Apa dia? Hadir, mampu, kemudian hidup. Tapi kita suruh dia, engkau nanti tolong beli kat aku sebotol arak. Boleh tak? Boleh. Tolong beli nombor ekor. Macam-macam lah. Itu semua dilarang. Tapi yang tu ada bawa kepada kesyirikan, ada kepada dosa besar. Boleh faham lah tu. Itu tadi apa? Isti'anah yang saya sebut.
Kebiasaan orang dia suka minta tolong doakan. Tolong doakan saya tak saya doakan saya nak pergi. Itu minta pada orang hidup ke orang mati? Orang hidup. Baik. Under two conditions. Boleh. Tapi under di bawah dua syarat. Yang pertama, hukum asal berdoa ini yang sangat dituntut kita sendiri yang berdoa. Tak berhajat pada orang lain. Sebab apa? Padanya menetijahkan dua perkara atau tiga. Satu, menunaikan perintah Allah. Allah perintahkan kita berdoa ke orang lain berdoa? Ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita ni minta. Betul kan? Tak payah pakai perantara. Kita ni yang tak. Jadi siapa yang benar-benar berhajat kita jumpalah. Cuba tengok anak-anak kita yang tidak ada self-esteem, yang very high self-esteem. Dia guna kakak dia guna adik dia. Pergi kita kat ayah. Abang nak duit RM5. Dia tak berani dia sendiri pergi. Ya, tapi kalau dia pergi, lebih berwibawa, betul kan? Itu bukan nak buat analogi dengan Allah. Maha suci Allah. Okey. Yang kedua menunjukkan, kalau dia minta, maknanya itu menunjukkan betapa kehambaan dia pada Allah. Ya, betapa dia berhajat pada Allah. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, dia akan meraih pahala. Lagi banyak kita berdoa, lagi banyak pahala kita dapat. Betul atau tidak? Okey. Kalau kita swasta kepada orang lain, memang diizinkan dalam syariat, tetapi tak digalakkan selalu. Selalu. Ya, jangan jumpa orang tu doa aku ya. Doa aku, siapa-siapa dia jumpa semua suruh doa. Akhirnya dia apa? Dia tawakal dia jadi separuh. At least dia bergantung pada orang tersebut. Dia bukan bergantung sepenuhnya pada Allah. Nanti dia yang kata, tahu tak? Ya, doa dia tu lebih mustajab pada doa aku. Aku suruh tengok apa yang aku minta dapat tu. Akhirnya dah memberikan pengaruh kepada keikhlasan dan tauhid dia. Boleh faham? Akhirnya dia menisbahkan, syekh tu memang mustajab doa lah. Kau kalau ada apa-apa permohonan, aku suruh dia doa. Mustajab lah. Akhirnya dia kata, syekh tu yang special. Si fulan atau si fulan lah itu. Dia lupa bahawa dalam bab berdoa ini, ya, bukan mustajab atau tak mustajab. Iaitu Allah nak kita berterusan memohon kepada Allah. Sebab doa itu dalam 3 condition. Satu, Allah segera kabulkan. Satu, ya, Allah tangguhkan. Betul kan? Satu lagi, Allah simpan di negeri akhirat. Jadi lagi banyak kita berdoa, maka lagi banyaklah pahala kita dapat. Menunjukkan lagi berharap kita kepada Allah. Bersungguh. Jadi doa dengan, ya, kita meminta kepada seseorang memang diharuskan. Tetapi para ulama tidak menyukai kalau sering, terlalu. Takut khawatir dia divert tadi daripada keikhlasan tauhid dia sebenar, akhirnya berpaling kepada makhluk. Ya, dan memang ada sunnah. Ya, minta. Tapi yang utama adalah kita sendiri. Begitu juga dalam urusan ru'yah umpamanya. Kita sakit kan? Disunahkan. Boleh orang lain meru'yah kita, betul kan? Tapi kita sendiri itu yang lebih utama. Ya, kadang hairan kita pergi cari orang itu, orang ini. Padahal dia baca apa aja? Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Kita pun sama kena baca macam itu. Tapi kita berkeyakinan dia tu lebih mustajab pada kita. Yang mustajab ni bukan dia, Allah Ta'ala. Jadi boleh minta, tapi para ulama sebut jangan terlalu sering. Tapi yang lebih aula kita sendiri. Ya. Tapi jangan salah faham Tapi boleh. Ya, tapi kita itulah yang lebih utama. Sebab apa? Makin kita bersungguh berdoa kepada Allah, makin banyak pahala, makin terhapus dosa. Allah nak uji sejauh mana kesabaran dan ketergantungan kita pada Allah. Tak jatuh. Doa memang boleh. Tak. Sebab doa memang boleh orang lain minta. Contoh Nabi SAW memberikan contoh-contoh yang banyak. Pernah satu ketika seorang wanita hitam datang bertemu Nabi SAW mengadukan halnya. Dia mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah agar disembuhkan sakit aku. Dia kena penyakit epilepsi, penyakit ayan ataupun penyakit sawan. Tu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, in return apa Nabi SAW reply pada permohonan dia? Dia kata, jika engkau bersabar dengan sakit ini, Allah bagi engkau syurga. Atau aku doakan untuk engkau akan mendapat kesembuhan. Maknanya Nabi SAW sekarang bagi option, the best option, better than the first request daripada dia. Lalu apa yang dia pilih? Ni seorang wanita yang cerdas.
walaupun tak masuk universiti. Orang hitam mana hamba macam orang hamba lah. Hamba kan, hitam, wanita Afrika orang kali. Lalu dia pilih apa? Kalau begitu ya Rasulullah, aku bersabar. Tetapi yang lebih ajaib daripada itu adalah pelajaran berguna untuk para muslimah. Tolong doakan pada Allah. Ketika aku diserang penyakit epilepsi ni, doakan pada Allah, minta agar ketika itu aurat aku tidak terdedah. Padahal kalau ketika berlaku epilepsi tu, sawan itu, kalau terdedah auratnya berdosa tak dia? Tak. Bukan with purpose, without purpose pun. Unaware. Bayangkan dengan wanita di zaman sekarang, dalam keadaan sihat pun dedah ke aurat. Bayang. Berganda-ganda kesalahan. Hadis ni Masya Allah faedahnya sangat besar. Yang pertama, iaitu memberikan faedah bahawa si wanita ini tahu aturan syariat. Ya, untuk mendapatkan mustajabnya doa, bertemu dengan orang yang mustajab doa. Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW? Kerana Nabi SAW apa saja doanya mustajab semuanya. Tak ada satu yang tak mustajab. Sehingga para ulama tulis kitab khusus yang membahaskan tentang doa-doa Nabi SAW terhadap para sahabat yang mustajab. Contoh siapa? Ibnu Abbas tadi. Nabi SAW doakan untuk apa dia? Radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Lalu kita pun nak guna juga doa tu, kita tukar dia punya dhamir dia. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, berilah aku faqih tentang agama dan faham tentang Al-Quran. Dapatlah kita berdoa pada Allah lah pagi, betul kan? Ini Nabi SAW doa, maka jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seorang mufassir nombor 1. Alim, pakar tafsir, pakar tentang hukum hakam. Ya. Begitu juga Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula, iaitu pembantu Nabi SAW, yang hidup dalam rumah tangga Nabi SAW selama 10 tahun. Ketika Nabi SAW wafat, usianya 20 tahun. Maknanya ibunya, siapa ibu dia? Ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim ke Ummu Salamah? Sila. Tak tengok jawapan. Ummu Sulaim ke Ummu Salamah? Wahai para muslimah. Ni usaha perempuan kan, kita tanya dia. Tak boleh jawab, kita minta talian hayat sebelah ni. Ke yang ini sama 2 kali 5 je. Bagi jawapan lah senang. Kalau jawab Ummu Salamah, salah. Sebab apa? Ummu Salamah isteri Nabi SAW. Ummu Sulaim. Ya, dia ketika Nabi SAW berhijrah, para penduduk Madinah setiap hari tunggu kan. Semua bagi macam-macam pada Nabi SAW. Dia tak ada apa, dia bagi anak dia. Itulah satu anak dia. Hikmat untuk Nabi SAW. Pelajaran berguna juga, berhikmat untuk orang-orang soleh, apatah lagi orang alim. Kerana manfaatnya dapat pada dia. Dia akan melihat, memerhati, observe, and then dia akan contohi. Sebab tu akhlak dia, akhlak yang sangat menakjubkan. Kerana dia dididik langsung oleh Nabi SAW. Sehingga dia memaparkan kepada kita betapa akhlak Nabi SAW itu sangat menakjubkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW tak pernah menegur aku, kata itu, ini, arah, tak pernah. Dalam segala perbuatanku. Masya Allah. Tu yang terkesan. Ya. Nabi SAW doakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Allah, kurniakanlah dia kekayaan harta benda, keturunan dan umur panjang. 3-3 dia dapat. Sangat kaya. Tak perlu masuk universiti. Hikmat je untuk orang soleh. Tapi tak boleh terap dekat semua sekarang ni. Yang ini khususiah Nabi SAW. Ya, panjang umur dia. Dekat 100 tahun baru wafat. Kemudian ramai anak keturunan. 100 lebih. Cucu cicit dia banyak. Yang dibunuh oleh Hajjaj saja banyak bilangannya. Dia sampai zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Dan menakjubkan tentang kisah dia ni, di antara karamah dia adalah istimewa sebab maula Nabi SAW ni. Ketika salah satu kebun dia, ladang dia, estate dia dah, ya, ditimpa musim kemarau sehingga tidak berbuah, ya, tak berhasil. Lalu dimaklumkan oleh penjaga ladangnya, keadaan ladangnya. Lalu dia datang ke ladang itu, dia solat 2 rakaat, hujan terus turun. Ini buat solat hajat satu negara. Tak turun juga dia. SOP yang disuruh buat lain, yang dibuat lain. Ajaib tak? Nampak? Lepas-lepas solat jemaah je solat hajat. Apa saja hajat. Padahal khatib naik atas mimbar tu minta hujan ketika itu. Ya, minta hujan. Baca 3 kali. Tengok dalam hadis sebut. Penduduk satu kota datang, satu desa kan, mengadu. Kering kontang bagai-bagai.
Nabi SAW segera berdoa datang mimbar. Turun terus hujan. Seminggu pula, lebih pula hujan. Banjir habis. Datang pula dia minggu depan. Ya Rasulullah, habis rosak apa bagai-bagai. Itu Nabi SAW ajar doa Allahumma hawa. Macam mana doa ya? Allahumma Allah wala alaina dan seterusnya. Itu kalau hujan terlebih baca doa tu. Supaya hujan tu tak turun tempat kita, dia turun di sekitar. Tak perlu pakai pawang bomo, tak apalah dukun hujan ke pawang hujan, tak payah. Kita yang jadi pawang. Dengan baca doa yang very simple. Tapi sebab tak yakin, tak turunlah hujan. Sebab lebih yakin pada manusia. Kat mana cerita ni? Yang kedua sebelum masuk balik. Yang lebih menakjubkan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setiap malam bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Every night. Ini riwayat yang sahih tentang biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hari ini orang ramai mendakwa jumpa Nabi SAW. Betul kan? Buat majlis selawat-selawat kalau ramai sejak satu kerusi. Bangun semua. Tok Guru dia kata Nabi SAW datang dalam majlis kita. Siapa yang nampak? Agama ni dia mesti boleh. Kalau tak boleh nampak, it can be verified and validate. Boleh validate tak? Boleh verify tak? Tak boleh. Banyaklah penipuan. Maka orang lebih taksub, lebih percaya, lebih kukuh dengan Tok Guru. Tengok Tok Guru kita. Macam cerita dulu tu. Nampak ke tak nampak? Tak bomoh tu kan? Lupa lah. Tak nampak betul? Nampak. Macam tu orang. Allahu Akbar. Sampai hari itu akal ni tak berfungsi. Sebab tu agama ni, ya, sesudah wahyu akal tu mesti berfungsi. Mesti ada critical thinking. We must be kritis. Boleh faham? Jangan terima at face value. Jangan terima seadanya daripada siapa pun dia. Ustaz kah dia? Tok Guru kah dia? Orang biasa kah dia? Yang penting kita boleh filter, boleh verify. Jangan tengok pada posisi. Banyak orang tertipu dengan, ustaz yang cakap, Tok Guru, Pak Kiai, Pak Habib, takkan dia menipu. Dia tu siapa? Dia cikgu sains aja. Dia tu siapa? Pilot aja. Dia tu siapa? Engineer aja. Nak cakap agama, dia tu tukang jam aja. Agama tak ajar keadaan seperti itu. Ya, para rasul ada profession tukang kayu. Betul tak? Pengembala kambing. Orang-orang sekarang ni sampai tak ada hujah begitu. Dan masyarakat terima. Boleh terima. Sebab tu kaedah ni, dalam nak menerima sesuatu maklumat, don't bother. Jangan peduli siapa yang bercakap. Profession apa dia, itu nombor 2, bukan nombor 1. Yang kedua, jangan peduli bagaimana dia menyampaikan. Kasar ke, ganas ke, no. Yang paling utama apa? Yang paling apa? Nilai ucapan dia tu. Betul atau tidak? Betul kan? Dia punya word tu. Tengok, sama tak? Sama. Jangan pedulilah siapa dia. Walaupun dia barangkali baru hari pertama datang kuliah. Tapi betul dia tegurannya. Betul kan? Opinion dia tu betul. Terima. Panjang bagi jawapan. Masuk semula. Okey ke? Puan? Boleh? Jadi boleh minta Tapi bukan sebarang orang yang kita minta. Mesti orang yang soleh. Orang yang soleh ni ada definisi dia. Bukan mesti penampilan pakai sorban dan sebagainya. Pakai tasbih. Tak berhenti. Ya, sambil bercakap pun tasbih jalan. Tak. Soleh itu adalah 2 syarat. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Ini tak ada, no doubt. Semua orang mengaku beriman. Seorang Muslim, betul kan? Dengan baik sangka di depan. Yang kedua ni, amalan-amalan yang dia buat tu muafaqah tak dengan sunnah. Kalau lalu bid'ah, dia tak nama dia orang soleh, tak nama dia. Bukan dia orang soleh. Dia buat bid'ah. Benda yang khilaf daripada Nabi SAW. Bagaimana boleh dia angkat menjadi orang soleh? Jadi cari orang seperti itu. Ya, walaupun penampilannya datang kuliah rupiah pun tak pakai. Orang Melayu ni suka dari segi apa? Penjenamaan image. Betul kan? Tu kalau image lagi besar sobat 3 kilo. Pegang tongkat, tasbih besar begini sebiji. Pakai pula kain kiri kanan ada. Apa lagi? Syekh Kabir lah dia. Datang berbondong-bondong lah. Dia datang kuliah pakai kemeja. Rupiah pun tak pakai. Walaupun ada title doktor, habis semuanya. Wrong. Ya, cara kita menilai cara yang salah. Jadi betapa banyak orang-orang alim dulu, sangat penampilannya sangat sederhana. Betul kan? Kalau contoh Tok Guru dulu, Tok Guru pondok, kadang pakai selipang gitu, pakai kain pelikat gitu, melipat-lipat, pakai biasa. Tapi orang-orang yang sangat alim. Contoh. Baik, balik. Kita sambung. Masih ada 15 minit.
Baik, kata Syekh rahimahullah, meskipun sekadar menciptakan makhluk yang sangat kecil pun mereka tidak mampu. Menciptakan lalat misalnya. Bahkan jika lalat itu mengambil dari mereka ya sejemput makanan atau minuman, mereka takkan mampu merebutnya kembali. Ini merupakan bukti atas kelemahan mereka. Ya, dalilun ala dha'fihim. Lemah makhluk itu. Ya, patung. Apa yang boleh dibuat? Buat besar macam mana? Ya, nak buat analogi dengan orang yang mati. Sehebat apa pun dia ketika hidup di dunia, bila dia dah mati, tidak ada lagi apa-apa kuasa pada dia, keistimewaan dan kebolehan. Walaupun ketika dia hidup, dia ada karamah. Tapi bila mati, muncul tak karamah daripada dia? Boleh ke dia datang, membantu kita, ikut terlibat dalam peperangan? Kalaulah ya, orang-orang yang dianggap soleh itu boleh hidup kembali ke dunia, tentu umat Islam tak akan pernah terkalahkan sepanjang abad sampai sekarang. Sebab tentera-tentera ghaib datang. Tok syekh, tok guru, jangan itu. Ya, para anbiya tentu datang bersama berperang, betul kan? Palestin yang cuit itu dah lama dah hilang di persada dunia. Makin ada dia. Nampak tak? Itu cara logical thinking. Tu. Sebagai langkah mudah untuk nak menjelaskan supaya bagi faham, supaya open ni. Sebab tu nak terima kebenaran ni ada 3 komponen kena ada pada kita. Open our mind, open our eyes, open our heart. Then you receive all those information, then you can filter. Yeah. Before you filter, and you must perform the analysis first. Analisa dia. Dalam urusan dunia pandai. Betul kan? Buat SWOT analysis lah. Ya. Buat force fit analysis ke. Faham ke tidak? Dah. Ya. Buat risk management lah. Calculate risk. Macam-macam dia buat. Pandai. Tapi dalam urusan akhirat, tak pandai pula dia. Padahal boleh aplikasi metod tadi tu. Pakai je. Apa risk dia kalau kita tak ikut sunnah? Terjatuh dalam bid'ah. Apa risk dia? Sia-sia. Tak diterima, letih saja. Penat saja berdiri lama. Solat dan sebagainya. Tapi tak diterima oleh Allah. What for? Useless. And yet, letih begitu saja. Sebab itu Nabi SAW sebut pada bulan Ramadan yang telah berlalu. Satu peringatan keras. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'abu was sahab. Banyak orang yang berpuasa tak meraih apa-apa. Cuma lapar dan dahaga. Berapa ramai orang berdiri bersama imam solat malam. Tak dapat apa-apa juga. Letih, tahan mata dan bergadang. Lebih terdiri ya. Sebab tak comply dengan SOP. Solat ekspres. Solat ekspres tu okey lagi. Solat protes. Allah, imam dia panjang pula imam ni. Dia baca juga doa iftitah tak rakaat. Sudah. Dia baca tahiyat sampai habis. Tak baca separuh. Perasan tak? Tak tahulah tempat tuan-tuan. Saya berhati banyak lah. Kita tak ada nak habis. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Tapi sebab demi nak menjaga berjamaah tu datang juga lah. Kita dia faham solat sunat ni, buang yang sunat. Ajaib lah. Yang wajib je. Ya. Mana datang kaedah? Padahal benda tadi sunat juga kan. Tapi kenapa solat wajib baca doa iftitah tu? Tapi kalau solat tarawih cuba tengok. Tempat sunah tak? Dia hidup tu. Dia baca doa iftitah yang paling pun yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, baca Fatihah. Dia tak akan tinggal. Sebab Nabi SAW tak meninggalkannya. Bahkan Nabi SAW bagi pelbagai variasi. Doa iftitah khususnya malam lagi panjang. Doa iftitah tu solat malam. Bayang. Tu kalau faham sunnah, masya-Allah. Kita nampak gambaran sallu kama raaitumuni usalli. Kita nampak indahnya, merasa nikmat dan lazatnya dapat ikut cara Nabi SAW dalam solat. Boleh relate tu dengan wasiat Nabi SAW. Comply dengan requirement. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Pada tahiyat tu kalau boleh nak panjang lagi. Betul kan? Selesai bagi salam tu relax-relax, minum kopi, teh tarik ke apa, sembang-sembang tu, berselawat masing-masing ke, baca Quran. Nampak tak? Tapi kalau masjid surau tak jumpa lah yang tu. Tak ada nak tarik nafas. Sallallahu. Aduh, penatnya lah. Duduk relax, man-man, cool. Nama pun istirahah. Solat tarawih tu istirahah. Betul kan? Kalau buat begitu pukul 12 tak selesai kan? Tapi bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita memaksimalkan our true potential. Fully maximizing our true potential. Only 1 month. Allah minta kita spend 1 month aja untuk kita maximizing with our time. And yet Allah permudahkan kita.
Nampak tak? Tapi kalau Ramadan seperti itulah setiap tahun, alangkah ruginya. Tak ada beza selain daripada bulan Ramadan. Sebab tu para ulama salah kata apa? Bulan Ramadan ni adalah dia ibarat pasar akhirat. Dia bukan pasar dunia. Pasar untuk kamu bersungguh-sungguh berniaga dengan Allah. Kerana Allah sedang memberikan tawaran yang pelbagai, yang very special. You cannot find this one after Ramadan. Forever. Nampak? Tu kalau kita hurai cara-cara seperti itu, orang akan faham. Masya Allah. Dia akan rasa sedih bila meninggalkan bulan Ramadan. Sangat sedih. Bila dia review balik KPI, capai tak? Rasa macam tak memuaskanlah prestasi aku pada bulan Ramadan yang telah berlalu. Kalau kita faham prinsip itu, Masya Allah. Sebab tu para salaf dulu memberhentikan segala kerja buat mereka. Fokus penuhnya. Ya, kerana bulan Ramadan bulan yang sangat special. Baik, balik. Perumpamaan tersebut merupakan pengingkaran dan penolakan yang amat keras terhadap orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah. Baik kepada para nabi atau wali. Jadi, ingat kaedah. Jangan minta pada makhluk. Mintalah pada Allah. Kenapa kita perlu minta pada makhluk? Kenapa kita bersusah payah pergi ke kuburan-kuburan di pelbagai tempat? Dengan anggapan apa? Ada anggapan bahawa berdoa di sisi kuburan yang dianggap orang yang soleh itu. Orang yang soleh kuburan. Itu tak salah dia. Dia tak ada kena-mengena. Kita ni yang hidup ni. Yang memandai-mandai. Betul? Sebab kuburan dia bukan tempat ibadah. Kuburan tempat apa? Tempat ziarah. Muhasabah. Ibrah. Ni dia. Kemudian, untuk faedah orang mati. Bukan orang mati tu bagi faedah. Bukan orang mati bagi faedah pada kita. Kita bagi faedah pada orang mati. Bagaimana? Doakan untuk dia. Sisi faedah orang mati pada kita apa? Satu, mengingatkan kita. Satu hari nanti kita akan jadi seperti si mati. So get ready, be prepared. Nampak tak? Bukan pergi bentang tika di situ. Ya, siap buka puasa lagi. Ajaib. Allah apalah nak jadi. Tak lama solat tarawih kat situ. It's not impossible, you know. Everything is possible. Even impossible, they can turn it to possible. Tak ada siapa yang larang. Mana ada orang larang? Kalau larang pun lembut aja. Jangan dibuat begitu. Itu bukan kebiasaan masyarakat Islam. Betapa lunaknya. Akhirnya nanti tengoklah. Sekarang dah menari bergendang dah kat kubur. Dah berwirid macam-macam lah. Kalah break dance. So, cuba tengok. Tak terhitung banyaknya. Siapa yang bertegas dalam urusan ni? Inilah. Orang yang sentiasa mengajak kembali kepada tauhid, kepada sunnah. Orang inilah. Tapi orang ini adalah orang yang tak disukai. Ditentang. Diberikan pelbagai gelaran buruk. Dituduh dengan pelbagai ekstrim. Ya, dan sebagainya lagi. Pemecah belah masyarakat. Ya, melawan tradisi nenek moyang. Kalau di negara jiran lagi parah, tuan-tuan, nak betul kan? Tu solat 20 minit, 7 minit, 23. Bila ditegur, ini sesuai dengan syariat sah solatnya. Ini kami warisi dah jadi satu generasi kerja. Dia kena tradisi. Pondok. Jadi sebab itu pondok bukan bukti kebenaran. Kebenaran tu mesti diukur dengan Nabi SAW. Masya Allah. Orang kita begitu kan. Sebab tu teliti. Jangan asal hantar anak pergi sekolah. Bagaimana? Tahfiz. You have to check first their curriculum. Tengok siapa yang mengajar. Apa yang dia ajar. Nampak? Ini penting. Jangan asal menghantar. Sebab guru itu yang akan mencorak anak itu nanti. Elok-elok berada di atas tauhid di rumah kita. Sunnah pergi situ punah. Nak betul kan? It's very difficult. Setuju atau tidak? Berhati-hati. Baik. Ya, perumpamaan. Okey, selesai. Masih ada masa 5 minit. Kita habiskan lah. Yang kedua, Allah berfirman, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Ya, ilal ma'i liyab'lugha fa huwa ma huwa bibalighi. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah yang hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadah orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 14. Ayat ini, ya, yang telah kita bacakan tadi, mengandungi pengertian bahawa doa yang merupakan ibadah wajib hanya ditujukan pada Allah semata-mata.
Sebab apa saja yang terkait tentang urusan ibadah mesti ikut SOP yang telah ditetapkan oleh syariat. Wajib. Dan mesti ditujukan hanya pada Allah. Orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak mendapatkan manfaat dari orang yang mereka sembah. Mereka tidak dapat memperkenankan doa barang sedikit pun. Kita sebut tadi, orang mati berhajat pada orang hidup. Tidak sebaliknya. Ya, right from beginning when dia mati, pada waktu itulah dia bergantung pada kita. Nak angkat dia, nak letak di tempat pembaringan, nak prepare untuk pemandian dia, nak prepare untuk kafan dia, nak prepare untuk solat dia, nak prepare untuk bawa dia pergi ke perkuburan, nak prepare masuk dalam kuburan, nak tutup kuburan. Takkan dia boleh buat sendiri? Ada, boleh percaya dia orang. Ajaib ni dalam YouTube saya tengok. Ada seorang wali tu. Ya, di antara karamahnya adalah mengislamkan orang yang telah mati. Orang yang telah mati tu dia boleh islamkan. Hidup balik tu dia masuk Islam. Ya Allah. Diamini, dipercayai, diyakini. Mana akal letak? Orang dah mati boleh hidup semula. Tapi dia percaya. Tengok ada yang muncul tayuk gitu. Orang beriman sesudah kematian di tangan seorang habib. Contoh. Macam tu. Sebab tu jangan hairan. Sebab itu agama ni kebenaran bukan diukur dengan gelaran, keturunan, nasab atau bilangan. Ya, bukan kebenaran diukur dengan majoriti, bukan. Agama tak pernah mengenal kaedah itu. Ramai pengikut takkan tak betul. Ya. Keluar TV selalu ada kuliah khas untuk dia, slot dia, takkan salah. Ada jawatan lagi. No. Kalau ada jawatan, betapa banyak para ulama dulu yang berjawatan tapi menyesatkan, betul kan? Sehingga ulama-ulama ya ditangkap di penjara akibat tindakan mereka itu. Baik. Menurut riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah iaitu seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur. Ya, hanya dengan tangannya. Perigi ke sungai ke atau tapungan air, dia nak dapat air dengan guna tangan. Maka hanya dengan tangannya itu tentu dia tidak akan dapat air selama-lamanya. Apatah lagi air itu dapat sampai ke mulutnya. Mesti ada alat lah. Timba ke apa ke, baru dia dapat air, dah isi nanti. Menurut Mujahid rahimahullah, seperti orang yang meminta air dengan lisannya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut tanpa berikhtiar selainnya, maka selamanya air itu tidak akan sampai kepadanya. Selanjutnya Allah menetapkan bahawa hukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir. Doa mereka hanya sia-sia belaka. Allah berfirman, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan doa yang ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Surah Ar-Ra'd ayat 14. Maka dari itu, wahai saudaraku sesama Muslim, kata Syekh rahimahullah, jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah. Kerana hal itu akan menjadikan kamu kafir dan tersesat. Berdoalah hanya kepada Allah. Ya, semata-mata. Sehingga engkau termasuk orang-orang yang beriman dan mengesakannya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat di sini berdoa, apa susahnya? Nak minta pada Allah senang kan? Tak perlu perantaraan, tak ada birokrasi. Kenapa perlu ambil makhluk sebagai pendengar? Ini kan tipu daya iblis. Ya, padahal Allah itu maha dekat, maha mendengar, maha melihat, maha memperkenankan. Tiba-tiba diletakkan pendengar. Namun syariat memang ada meletakkan ya cara bentuk untuk dimustajabkan doa. Iaitu dia tak buat. Yang disyariatkan itu dia tak buat, yang tak disyariatkan tadi tu dia buat. Ya. Contoh, ya, boleh kita berperantara dari 3 perkara je. Iaitu dengan amal soleh kita. Bila kita minta doa pada Allah sebagai bentuk kita nak memujuk Allah Taala tu. Ya, seorang hamba. Ya, sebutlah, ya Allah, aku ni ada satu amal yang aku rasa paling ikhlas, ya Allah. Dengan asbab amaliku itu, ya Allah, kau kenankan doa aku. Contoh. Ya. Kita sebutlah apa amalan yang kita rasa paling ikhlas sepanjang usia. Jadi asbab itu Allah perkenankan. Yang kedua, iaitu apa soal yang kedua? Yang pertama sebenarnya, yang pertama, iaitu berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Ghaffar. Sebut nama-nama Allah sesuai dengan permintaan, sesuai dengan nama. Yang ketiga tadi soalan, dengan doa orang yang soleh, orang lain mendoakan untuk kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW tadi mendoakan ya untuk wanita tersebut. Itu. Dan biasa doa-doa seperti itu bila kita dah terdesak, tiada way out, betul kan? Kita harap orang lain juga tolong doakan untuk kita. Baik, selesai sudah perbahasan tentang
Bahagian yang ke-16, perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya adalah, ya, berdoalah kepada Allah. Jangan dipalingkan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh faham tuan-tuan? Boleh ya? InsyaAllah. Ud'uni astajib lakum. Itu je prinsipnya. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bahagian ke-17. Cara menghilangkan syirik. Macam mana nak jauhkan diri dari syirik? Jangan terjatuh padanya. Ya, kadang terjatuh dalam syubhat, sulit nak tinggalkan. Jadi bagaimana nak hilangkan? Maka bab ini akan menjelaskannya. Iaitu kepada ada 3 bentuk. Iaitu syirik dalam perbuatan Tuhan, syirik dalam ibadah dan doa, dan syirik dalam sifat. Baik, cukup setakat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.